Terima kasih kepada sesiapa yang baru first time join Zoom kita. Nama saya Ira. Untuk siapa yang tak kenal lah. Okey, hari ni Ira macam biasalah nak share simple tips untuk tingkatkan jualan bagi perniagaan kecil. Macam kita semula sebagai ejen, dropship yang baru nak mula berniaga. Okay, first adalah fahami pelanggan kita, letakkan diri kita ni sebagai seorang pelanggan. Kita semua orang peniaga, seorang peniaga adalah seorang pelanggan juga. Semua orang kat dunia ni membeli. So kita ni adalah seorang pelanggan. Sebagai seorang pelanggan, kita nak orang faham kita. So kita as a peniaga ni dah ada satu kelebihan sebab kita pun seorang pelanggan, orang yang tahu macam mana nak dilayan kan. So as a peniaga, kita kena letakkan diri kita di tempat customer kita. Contoh, kalau orang nak Hai Azrul. Kalau orang nak beli dengan kita kan, orang nak beli sesuatu dengan kita kena faham diorang, layan diorang, bagi servis yang terbaik dan buat diorang macam mana kita nak dilayan as a customer. Lepas tu kita sendiri pun kena yakinkan pelanggan kita yang kita niaga ni bukan nak untung je, tapi kita nak bagi benefit tu dekat customer kita. Lepas supaya pelanggan kita boleh rasa kita ni sebagai seorang peniaga yang memberi servis yang terbaik dan baguslah. Contohnya sendiri macam U-Mobile dulu. Waktu first kita ada 4G kan. Tak adalah dulu sangat kan, beberapa tahun lepas kan. Kan harganya murah. Seingat Ira lah 98 kot starting diorang punya bill. Tapi dia tak promote. Dia tak promote pun harga package tu berapa. Cuma dia bagi kita pengetahuan macam mana 4G ni boleh buat hidup kita lebih laju daripada segi internet. Nah, dia promote value of dia punya servis itu. Macam kita nak berniaga pun kita kena promote value kita, apa yang kita boleh bagi dekat orang. Bukan sekadar nak jual dan beli macam tu. Pertama. Yang kedua adalah menambah baik kualiti dengan mendengar maklum balas daripada customer kita. Macam kita, sekejap nak tengok muka sendiri je. Macam kita, as a peniaga, kita nak tahu bagus tak produk yang kita jual ni? Orang suka tak dengan cara kita? So kita gunakan media sosial kita, macam Instagram kan. Instagram kan dah ada apa kita panggil features untuk buat vote kan. So gunakan features tu untuk kita tahu feedback daripada customer kita. Contohnya suka penerangan secara bertulis atau bercakap. Lepas tu nanti orang vote. So daripada situ kita boleh tambah baik servis kita bagi kat pelanggan. Dalam perniagaan ni ada dua slogan yang menunjukkan betapa pentingnya pelanggan tu dalam perniagaan kita. Satu, customer is always right. Betul. Customer selalu betul. Kita pun manusia kan, memang nak selalu betul je kan. Lagi yang kedua, pelanggan adalah raja dalam perniagaan ni. Tak ada pelanggan, tak adalah sale kita. So mendengar maklum balas pelanggan ni adalah satu kaedah untuk menarik pelanggan dan menambah baik kualiti produk kita sendiri, produk yang kita jual dan servis kita bagi ke orang. So dari situlah kita dapat kepercayaan pelanggan dan kita dan pelanggan tahu yang kita ni ambil berat tentang diorang. Kita tunjuklah yang kita ni ambil berat dari aspek kita nak tahu what is the best daripada pelanggan, what is the best yang kita boleh bagi kat orang kan. Tambah baik servis kita. Contohnya kita boleh buat voting. Lepas tu kita boleh sendiri personally tanya customer kita feedback, minta follow up dengan customer untuk dapatkan
dapatkan feedback daripada customer supaya kita boleh tambah baik servis kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jadi kreatif dan berfikir di luar kotak. Dalam pemasaran ni, jadi kreatif tu sangat penting. Seorang peniaga macam kita kena create something yang orang tak buat. Bukan sekadar nak niaga, ambil gambar pada Telegram, copywriting, batu post, tunggu orang mesej kita, tak. Macam tu. Kita sendiri kena ada satu inisiatif untuk, betul aku sebut inisiatif. Apalah kita sendiri kena ada satu inisiatif. Betul lah. Betul. Untuk betul, baguslah. Ada juga orang layan aku. Untuk bagi dekat pelanggan kita, untuk tunjukkan kita ni nak berniaga. Macam contohnya, buat live, explain pasal produk kita. Buat storytelling, bagi testimoni. Waalaikumsalam, Hanida. Bagi testimoni yang real. Bukan kita mesej nombor kita lagi satu tau. Testimoni yang real. Supaya orang lagi percaya kat kita. Lepas tu, cipta sesuatu yang boleh menangkap pelanggan dalam bentuk video. Orang sekarang ni tak suka membaca. Kita buat copywriting panjang lebar, tak ada orang baca. Make it simple. Supaya orang lagi faham. Kita straight to the point. Ada, dia macam dalam perniagaan ni kita ada waktu-waktu dia. Kita nak buat, apa kita panggil? Hard sale. Soft sale, apa gala-gala sale lah kan. Ada cara-cara dia dan ada waktu-waktu dia yang kita boleh gunakan konsep-konsep perniagaan tu. Lepas tu, kita sendiri sebagai peniaga kita kena guna produk yang kita beli tu. Kita nak jual tu. Supaya orang lagi percaya dan nampak efek tu. Kita sendiri pun tak nak jual benda yang tak berkualiti tu tak. So, guna dulu baru jual. Lepas tu dan last kali gunakan konten yang menarik. Yang seterusnya adalah memberi kelebihan bagi pelanggan yang setia. Hai Don. Bagi kelebihan ni maksudnya bagi insentif. Commission contohnya. Kita sebagai seorang peniaga kita kena follow up dengan customer supaya customer kita tu tak lari. Macam Ira sendiri, bukan Ira seorang lah buat kan, semua orang pun buat. Kita tahu skincare ni boleh tahan sebulan lebih sikit. Cukup je time sebulan lebih sikit, mesej dia balik. Tengoklah, dia tak restock pula kan. Mesej dia balik, tanya macam mana, feedback guna ni, dah habis ke, nak tambah beli ke apa. Supaya dia tahu yang kita ni, kita ni ingat dia ni beli dan kita nak tahu apa perkembangan dia menggunakan produk yang kita jual tu. Lepas tu, kalau pelanggan ni selalu repeat order dengan kita bagi dia rasa nak repeat lagi order, cipta sesuatu yang bukanlah merugikan kita, tapi menambah lagi minat customer tu untuk beli kat kita. Contohnya bagi promo code, diskaun RM5 kalau kita beli next order. Bagi free gift, bagi commission kalau dia dapat kumpul order, contohnya kita suruh dia kumpul 5 order. Lepas tu kita bagi dia dengan harga sekian. Sedangkan kalau 5 order tu kita dah boleh dapat harga dropship tu tak? Dropship ke agent kan? Tapi kita nak dia ni menyebarkan produk kita, kebaikan produk kita. So kita bagi dia commission. So nanti mana tu dia boleh daftar diri untuk jadi orang bawah pula. Dropship kita ke agent kita. Habis tu juga kita boleh kembangkan lagi market kita. Seterusnya adalah alamak, tak nampak. Apa? Hai Ira. Hai. Siapa tu? Tak nampak apa yang aku tulis. Kejap Sorry guys, ada technical masalah, masalah technical sikit. Ira tengah
checking lah kenapa dia punya phone tak nampak apa yang dia put on screen lah. But actually what Ira cakap tadi memang make sense tau. Because we have to be our own customer dulu. We have to percaya kepada produk kita sendiri dulu. For example macam Puan Lydia lah kan. Kalau Puan Lydia tak percaya produk sendiri, macam mana dia nak promote produk kan? Welcome back Ira. Okay, I sambung Yeah, please. Next adalah promosi yang mempengaruhi calon pelanggan kita. Calon pengguna produk yang kita jual. Sesuatu promosi, marketing tak lengkap kalau kita tak menyediakan bahan promosi yang boleh mempengaruhi bakal pelanggan kita. So contoh-contoh bahan promotionnya adalah kita bagi diskaun bonus dekat pembeli nominal kita. Lepas tu tawarkan perkhidmatan percuma kalau andailah kata ada masalah dengan package yang kita hantar kat customer tu. So kita as a seller, kita kena bertanggungjawab kan dengan apa yang kita bagi dekat orang. Lepas tu kita sediakanlah macam kalender percuma. Lepas tu buat tutorial mengenai produk yang kita jual. Promosikan sesuatu itu, promosikan sesuatu yang kita nak jual tu dengan effort kita sendiri. Ciptalah apa pun banyak benda yang boleh menarik minat orang. Promotion. Dan yang terakhir adalah kongsikan quotes yang memberikan motivation dan awareness kepada customer kita. Walaupun akaun kita, akaun Facebook, Instagram, blog, apa semua tu adalah khas untuk menjual produk kan. Tapi jangan sempitkan Instagram kita ke Facebook kita dengan sesuatu perkara tu juga. Internet ni orang kalau buka IG, tak semua orang pun nak buka IG untuk beli barang. Kalau betul nak beli barang, pergi Shopee macam tu. Ni IG ni tempat orang nak explore something. Nak tahu apa perkembangan dunia ni kan. So kita dalam page kita tu, kita selitkanlah motivation quotes, perkembangan semasa, apa yang jadi kat dunia kita ni. Macam awareness, kita create awareness untuk orang tahu. So itu akan menarik minat customer kita untuk terus tengoklah posting kita. Dalam masa yang sama, bila dia dah tengok satu posting ni, boleh tengok yang lain-lain kan. Bagus seller ni. Share benda-benda isu-isu semasa untuk orang tengok. Itulah dia tips marketing daripada Ira. Solid lah. Daniel, good one. Ada sebelum Ira pas kepada Daniel, ada tak siapa nak tanya apa-apa? Go ahead. Ada Wani ni baru masuk kan? Terima kasih join. Anybody got any questions for Ira? Silakan. Boleh unmute sendiri. Kalau ada siapa-siapa dekat sini dropship kan. Dropship lah sebab Ira banyak share link ni kat dropship. Yes, dropship ke siapa-siapa yang barulah tak tahu macam mana nak marketkan produk tu dekat social media ke, nak minta tips ke apa, nanti boleh WhatsApp je Ira. Ajar A to Z. Macam mana kita nak create page dekat Facebook, linkkan apa segala. Mana suka kacau lah. Linkkan segala apa no worries lah, no worries. WhatsApp je Ira. Nanti Ira explain A to Z. Thank you so much Ira. So Ira tutup slide Ira.